Selamat datang ke KVK Accounting. Saya Kalai. Dalam video pengajaran ini, saya akan menerangkan 4 perkara yang berkaitan dengan pengurusan kos bahan, iaitu kepentingan dan proses pengurusan kos bahan, pengiraan kos bahan, aliran fizikal dokumen dan kos bagi bahan mentah, serta catatan bergu bagi merekodkan kos bahan. Apakah kepentingan pengurusan kos bahan? Anda telah diberitahu bahawa bahan mentah adalah inventory aset semasa yang penting. Maka, ia perlu diukur dan dilapor secara lengkap dan betul. Dari perspektif perakaunan pengurusan, kepentingan pengurusan kos bahan ini boleh dikaitkan dengan objektif perakaunan pengurusan. Pertama, pengurusan kos bahan ini penting bagi penilaian inventory dan penetapan harga. Inventory bahan mentah perlu dinilaikan dengan betul supaya kos keluaran dapat dihitung dengan betul. Dengan ini, penetapan harga pun boleh dilakukan dengan betul. Kedua, untuk tujuan perancangan dan kawalan, pembelian bahan mentah perlu dirancang supaya kos pesanan dan penyimpanan dapat diminimalkan. Penggunaan bahan mentah juga perlu dikawal secara rapi untuk mengelakkan pembaziran. Perancangan dan kawalan yang baik boleh meningkatkan keuntungan organisasi. Ketiga, untuk pembuatan keputusan. Pemilihan pembekal adalah berdasarkan kepada penilaian pencapaian pembekal dari segi keupayaannya membekalkan bahan mentah yang berkualiti, tepat pada masa yang diperlukan, dan pada harga yang munasabah. Bagaimana kita kirakan kos bahan mentah? Secara umumnya, kos dicari dengan mendarabkan kuantiti darab dengan harga seunit. Misalnya, jika anda ingin mencari kos belian bahan mentah, kuantiti dibeli didarab dengan harga belian seunit. Jika anda ingin cari kos bahan mentah digunakan dalam proses pengeluaran barang siap, kita ambil kuantiti digunakan didarab dengan harga seunit. Mari kita lihat satu contoh di sini. Sebuah syarikat perkelangan membuat dan menjual bakul rotan. Setiap unit bakul rotan memerlukan 5 meter rotan dan 2 meter tali nailon. Jika harga semeter rotan dan tali nailon adalah RM2 dan RM1.20 masing-masing, berapakah kos bahan mentah bagi setiap unit bakul rotan? Jawapannya, ambil kuantiti digunakan bagi setiap jenis bahan mentah dan darabkan dengan harga seunitnya. Bagi bahan mentah rotan, 5 meter darab dengan RM2 semeter. Anda akan dapat RM10. Bagi tali nailon pula, 2 meter darab dengan RM1.20 semeter. Anda akan dapat RM2.40. Maka jumlah kos bahan mentah bagi setiap unit bakul rotan adalah RM12.40. Apakah aktiviti-aktiviti dalam pengurusan bahan mentah? Pada mulanya, pihak pengurusan perlu menentukan jenis, kuantiti dan bila bahan mentah itu diperlukan. Pembekal-pembekal yang boleh membekalkan keperluan bahan mentah syarikat akan dikenal pasti, dinilai dan dipilih. Pesanan dibuat dari pembekal yang dipilih. Bahan mentah yang dibekalkan oleh pembekal akan diterima, diperiksa dan disimpan dalam stok. Bahan mentah dikeluarkan ke proses pengeluaran apabila diperlukan. Semua aktiviti ini memerlukan dokumen dan perekodan yang lengkap bagi memastikan bahawa nilai inventory yang dilaporkan adalah betul. Dalam slide ini, kita lihat kepada aliran bahan mentah dari aspek fizikal, dokumen dan kos. Dari aspek fizikal, bahan mentah yang dihantar oleh pembekal kepada syarikat akan diterima oleh Jabatan Penerimaan atau Jabatan Stok. Selepas pemeriksaan, bahan mentah akan disimpan dalam stok. Dari stok, bahan mentah dikeluarkan ke Jabatan Pengeluaran apabila proses pengeluaran barang siap dimulakan. Barang siap dari proses pengeluaran pula akan dipindahkan ke Jabatan Penghantaran dan dihantar ke pelanggan mengikut pesanan mereka. Ini adalah aliran fizikal dari segi bahan mentah dan barang siap. Dari aspek dokumen pula, Jabatan Kawalan dan Perancangan Pengeluaran
akan menyediakan nota permintaan pesanan bahan dan menghantarkannya kepada Jabatan Belian. Nota ini memberi maklumat mengenai bahan-bahan yang perlu dibeli bagi proses pengeluaran yang akan dimulakan pada satu tarikh tertentu. Jabatan Belian akan menyediakan borang pesanan belian dan menghantarkannya kepada pembekal yang telah dipilih. Pembekal pula hantar nota serahan dan invoice apabila bahan mentah dihantar. Jabatan Stor pula mengeluarkan nota penerimaan bahan untuk mengesahkan bahawa bahan mentah telah diterima dan perlu direkodkan. Apabila Jabatan Pengeluaran memulakan proses pengeluarannya, Jabatan Kawalan dan Perancangan Pengeluaran akan mengeluarkan nota permintaan bahan ke Jabatan Stor bagi Jabatan Stor mengeluarkan bahan ke Jabatan Pengeluaran. Jabatan Stor akan merekod dalam kad inventory semua pergerakan masuk dan keluar bahan mentah. Dari aspek kos pula, Jabatan Akaun akan membuat pembayaran selepas menerima invoice dari pembekal dan membandingkannya dengan nota serahan yang sudah pun ada. Cek pembayaran akan dihantar kepada pembekal. Kos ini akan direkodkan dalam akaun kawalan inventory bahan mentah. Semua kos bahan yang dikeluarkan kepada proses pengeluaran juga direkodkan di akaun kerja dalam proses mengikut dokumen nota permintaan bahan. Bagaimana kos bahan ini direkod dalam sistem perekonomian sesebuah organisasi? Bagi belian bahan mentah, akaun kawalan inventory bahan mentah akan didebitkan dan catatan kredit boleh jadi di akaun tunai jika belian dibuat secara tunai atau di akaun bank jika belian dibuat secara cek atau akaun belum bayar jika belian dibuat secara kredit. Semasa pengeluaran bahan mentah ke proses pengeluaran, kita akan debit akaun kerja dalam proses dan kredit akaun kawalan inventory bahan mentah. Catatan berikut ini adalah untuk bahan mentah langsung. Bagi bahan mentah tak langsung, catatan dibuat melalui akaun kawalan overhead dan ini akan dipelajari dalam topik cost overhead. Layarilah laman web www.kvkaccounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.